tengah baca surah Asy-Syams ya, sedang mentadaburkan atau kita nak ambil pengajaran daripada surah Asy-Syams. Asy-Syams ni maksudnya matahari. Jadi saya pergilah sikit, kita tengok sikit apa signifikasi matahari ni dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar sikit apa dia matahari ni. Matahari ni dia bintang ya, bintang, banyak bintang, tetapi dalam galaksi kita matahari ini sebuah bintang yang kemudiannya menjadi pusat kepada apa? Suria ya, sistem suria kita yang dinamakan Bima Sakti ataupun dalam bahasa Inggeris Milky Way. Dia ni macam bola gas, okey, komposisi dia dalam 71% hidrogen, 27% helium dan yang lain-lain unsur berat tu ada dalam 2% ya. Kemudian diameter matahari ni besar, diameter dia 1,391,980 kilometer. Jisimnya pula sekitar 300,000 ya. Kali lebih, bukan jisim dia 300,000. 300,000 kali maknanya bumi ni 300,000 kali. Berat bumi ni 300,000 kali berat bumi ni barulah sama berat dengan matahari besar tu, Masya Allah. Okay, jarak purata matahari dari bumi ialah 149,680 kilometer. Suhunya, ni memang kita tak sempat sampai pun. Ya, tak sempat sampai, baru sikit je dia dah. Suhu je 6,000 Celsius dan suhu terasnya sekitar 15 juta. Dia lagi dalam tu lagi dalam lagi panas lah. Okey, cahaya dari matahari mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi. Okey. So, matahari merupakan pusat kepada sistem suria dalam galaksi Bima Sakti. So, kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kita belajar masa sekolah-sekolah dulu, 9 kan? 9 planet. Tapi tak tahulah, bawah-bawah ni saya baca semua kata 8. So, planet Pluto tu tak ada. Tak pasti, tapi inilah sistem solar kita yang paling dekat ialah Mercury dan kita Earth, kita di sini ya, ketiga ni. Tetapi Allah letakkan kita punya letakkan kedudukan bumi kita itu cantik dah ya. Dia tidak nanti, dia kalau duduk dekat sini dia akan jadi kita tak ada hidupan nanti, atau kita letak jauh kita tak dapat hidup. Jadi Allah memang dah letak cantik, dah sesuai dengan kehidupan kita sebagai manusia di bumi Allah ni, insya-Allah. Okey, ni tak ada apalah, saja saya nak share sikit pasal keadaan matahari tu sebab tajuknya Asy-Syams kan, surah matahari. Jadi kena nak tahu juga tentang matahari inilah. So dia ada berapa, 1, 2, 3, 4 4 lapisan. Yang mana yang paling dalam ni namanya inti matahari. Kemudian yang kedua fotosfer, kemudian ada kromosfer bahagian luar, dan dia ada juga lapisan paling luar sekali, korona tu. Okeylah. Okay, jadi ada beberapa juga manfaat matahari ni, iaitu of course lah tumbuh-tumbuhan membuat makanan kan. Dengan ada matahari maka klorofil boleh membuat dengan ada matahari dan juga klorofil, daun-daun boleh membuat makanan. Bayangkan kalau tak ada matahari, daun tak boleh buat makanan, lepas tu binatang tak boleh makan daun atau tumbuh-tumbuhan, lepas tu manusia tak boleh makan daging dan juga tak boleh makan sayur ya, kalau matahari tak ada. Jadi dengan adanya matahari terhasilnya rantaian makanan yang saling lengkap melengkapi antara tumbuhan, manusia dan juga haiwan. Ni adalah lagi saya tak ada nak pergi apa, ni boleh ambil gambar je lah kalau nak. Ni saya takkan perincikan lah. Itu cahaya matahari boleh menurunkan tekanan darah. Itu adalah dia punya kajian dia. Kemudian dengan manfaat cahaya matahari ni kita menjadi tidur lebih nyenyak sebab dia kata hal ini adalah kerana ada hormon bernama melatonin ni, sejauh ni silap ni, kerana ada hormon bernama melatonin yang akan terangsang apabila pantulan cahaya matahari pagi, waktu duha ya. Ya, so waktu duha tu elok juga, selepas solat duha tu elok juga kita keluar untuk mendapatkan vitamin D ya, vitamin D yang akan mengeluarkan hormon melatonin. Melatonin adalah hormon yang mengatur tidur dan terletak di dasar otak.
Okey, kemudian matahari penawar jangkitan dan pembunuh bakteria. Of course lah sebab matahari tu panas, dia ada sinar UV. Okey, mempertekatkan kekebalan tubuh badan. Okey. Kemudian sebab kita takut tak cukup masa, saya pergi terus dia ya. Mengurangkan gula dalam darah. Okey, matahari membentuk dan membaiki tulang. Okey. Dan seterusnya yang ke-8. Ini 8 saja, sebenarnya ada banyak lah kan. So ini antara 8 yang apalah yang dinyatakan di sini. Dan kalau kita nak ikutkan apa jua ya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pastinya mempunyai banyak hikmah, banyak kebaikan dan banyak kegunaannya untuk kita ya, insya-Allah. Okay, mengurangkan depresi. Yang ni nak tahu juga kenapa ya. Depresi merupakan salah satu gangguan berhubung kejiwaan dan mental seseorang. Salah satu cara untuk mengatasi depresi ialah selain dirujuk kepada doktor pakar, membawa pesakit berjemur di bawah cahaya matahari. Sinar cahaya matahari akan merangsang kelenjar endorfin dalam tubuh untuk membuatkan seseorang berasa tenang dan bahagia. Perasaan ini sama seperti rasa jatuh cinta pada seseorang dan terbukti mampu mengurangkan keresahan yang dialami oleh pesakit. Jadi dia lebih kepada maksudnya matahari ni dia membantu kita mengeluarkan certain hormon. Sebab tu kalau kita tengok kalau orang depresi kan, orang yang dalam keadaan depres dia selalu dia tak nak keluar kan. So semakin dia tak nak keluar, semakin dia mengurungkan diri, semakin dia depres. Oleh itu kita elok juga dah tahu ni kita bawa-bawa lah keluar. Ya, ajak-ajak berjalan ya. Okey. So apa jadi jika tiada matahari ya? So, kalau tak ada matahari, tu tadi saya dah sebut lah ya. Maka tumbuh-tumbuhan tak boleh buat makanan dan banyaklah benda yang lainlah pula keadaan alam ini agaknya ya kalau tidak ada matahari. Dan lagi satu matahari ni sebenarnya macam kita manusia ni, kita ni dah terlambat sedikit dalam urusan menggunakan tenaga solar, tenaga matahari ni. Sebab kalaulah kita daripada dulu dah menggunakan tenaga solar, maka kita mungkin akan mengurangkan penggalian minyak minyak, lagi apa lagi, bahan-bahan mentah dekat dunia ni, pengambilan bahan-bahan mentah di dunia ni mungkin akan berkurang ya. Jadi boleh jimat tenaga elektrik ya, dan maknanya tak perlulah nak buat apa ni, hidro ya, empangan hidro untuk elektrik dan sebagainya. Jika kita ada teknologi yang lebih awal tentang menggunakan tenaga solar. Tapi tenaga solar ni memang dia lebih berguna ketika di kawasan khatulistiwa lah ya, kawasan yang berdekatan dengan khatulistiwa yang mendapat matahari yang banyak kan. Okey. Okey, seterusnya saya baru tadi sampai okey, nak sebutkan juga kat sini menurut Ibnu Jarir dia kata 4 ayat yang pertama ni demi matahari dan cahaya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringi, demi siang apabila menampakkan cahayanya, demi malam apabila menutupinya. Sampai 4 ni menurut Ibnu Jarir, di sini, ni dhamir kan, kalau yang belajar bahasa Arab tahu ya, ni kalau untuk untuk jantina muzakkar, kalau untuk jantina muannas iaitu perempuan. Jadi langit, bumi, bulan, bintang dalam bahasa Arab dikategorikan sebagai gender feminin ya. Gender feminin ataupun female Jadi menurut Ibnu Jarir di sini adalah kembali kepada matahari itu tersebut. Maksudnya dia kata 4 ini ya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Maknanya menceritakan tentang cahaya matahari. Okey, demi bulan apabila mengiringinya. Di sini nya tu adalah matahari itu. Maknanya demi bulan apabila mengiringinya. Nya di sini adalah matahari. Kemudian demi siang apabila menampakkan cahayanya. Cahaya apa? Cahaya matahari. Demi malam apabila ia menutupinya. Menutupi apa? Bila malam datang ia menutupi cahaya matahari itu. Sebab bila dia dah berpusing kan, bumi itu berpusing dah tak dapat matahari. Jadi menurut Ibnu Jarir dia kata
Empat-empat ayat ni menjelaskan tentang walaupun disebut bulan, walaupun disebut siang dan malam, tetapi menjelaskan tentang sebenarnya keadaan matahari itu sendiri. Okey. Dan kemudian kita pergi kepada ayat seterusnya wasama iwama banaha. Okey, ha di sini ialah tentang langit lah sebab dia ada perkataan wama di sini ya. Wama di sini menurut Qatadah maksudnya dimaksudkan sebagai demi langit dan pembangunannya, maknanya apa yang dibangunkan ya, apa yang ada di antara langit tu. Okey, dan menurut Mujahid juga ma ini bererti siapa, maknanya demi langit dan siapa yang membangunkan langit tersebut. Okey. Kemudian demi bumi serta penghamparannya, sama juga. Bumi serta penghamparannya juga dia bukan tentang matahari tetapi tentang bumi itu dan apa yang Allah hamparkan di atas bumi tersebut ya. Dan kalau kita dapat lihat bahawa apa yang Allah hamparkan di atas bumi itu ialah dengan haiwannya, dengan lautnya, dengan sungainya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan bukit bukaunya, ya semuanya mempunyai misi-misi tertentu, tujuan tertentu yang Allah hamparkan untuk kita dan yang kita ambil manfaatnya. Dengan isi buminya kita boleh gali besi, gali emas, gali perak, dengan tumbuh-tumbuhannya yang kita boleh dapatkan makanan daripada tumbuhan dan juga oksigen ya, yang penting sekali oksigen daripada tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang yang melata, binatang ternakan dan sebagainya yang bumi Allah hamparkan kepada kita. Dan seterusnya wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa iaitu diri manusia, jiwa nafs ya, nafs ni jiwa atau diri kita sebagai manusia serta penyempurnaan kejadiannya. Dan kalau kita lihat betapa sempurnanya Allah menciptakan diri kita ya. Jadi kalau kita baca buku tauhid apa tauhid Zindani ya, tauhid Zindani, mana kitab tauhid tu? Um, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak ya? Ini kitab tauhid Zindani ni diperakui oleh fakta sains. Ini adalah merupakan satu cara juga untuk kita mengenal Allah dengan cara melihat kepada fakta-fakta sains. Lain daripada kita mengenal Allah dengan membaca apa yang Allah uh, firmankan di dalam Al-Quran, dan begitu juga adalah beberapa cara-cara lain lagi untuk ilmu tauhid ni yang kita tahu seperti sifat 20 kan, dan begitu juga dengan tauhid rububiyah uluhiyah ya, dan asma wa sifat. Dan salah satu lagi cara ialah dengan mengenal Allah dari sudut perspektif sains ya, insya-Allah. Jadi kalau kita baca Tauhid Zindani ni, bila kita baca ni masya-Allah, bila kita baca ni betapa sempurnanya Allah ciptakan kita manusia ni ya. Betapa sempurnanya Allah ciptakan kita manusia ni. Tetapi kita ni jarang sekali daripada manusia ni yang bersyukur ya. Okey. Okay, habis itu, okey, perhatikan, okey lah ni tak apalah. Okey, sekarang kita pergi kepada segmen 2 ayat 8 hingga 10. Okey, sebelum segmen 2 tu saya nak try lagi sekali, cuba buka video. Sekarang pukul apa? Kita ada berapa lama masa ya? Sampai pukul 11 kan? Okey. Saya nak cuba buka video ni. Cuba sekejap ya. Cuba sekali lagi. Stop presenting. Bukan stop kat situ. Salah. Oh, stop kat sini. Sorry. Okey. Ini saya nak cuba present satu video. Cuba je ya. Window. Oh, dah tak ada dah pula. Oh, sekejap. Okay. So, mana kita? Kalau tak boleh, tak apalah.
Also share tab audio. Kalau ni tak ada, okay, so share tak ada. Share. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ya. Tak maulah. Tak jadi. Saya nak buka video ni demi matahari ni. Dia tak keluar ya. Dia tak keluar. Stop sharing balik. Stop sharing. Stop sharing. Okay. Tadi dah try dengan anak-anak tadi. Okay. Tak tahulah kenapa dia. Tak just Kalau macam ni, nampak tak? Keluar tak suara? Tak ada. Tak ada suara ya? Tak ada. Tak ada ya? Okay, tak apa. Kalau tak ada, saya bagi je link tu dekat copy link. Aisyah. Ya? Okey, tak apa, tak payahlah. Tak tahulah kenapa dia tak menjadi. Okey. So kita pergi kepada segmen kedua. Masya-Allah, tabarakallah ya. Kita pergi pada segmen kedua. Sekali lagi saya share. Kita pergi pada segmen kedua ya. Entire screen. Tadi segmen 1 ayat 1 hingga 7 tentang apa? Sekarang segmen 2 ya. Ayat 8 hingga 10 tentang dua jalan dan manusia diberi pilihan. Mari kita tengok ayat dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, fujur ya. Jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Okey. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Okey. So kita lihat kat sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita, mengilhamkan kita, kita manusia ni dia tak macam binatang tau. Binatang Allah dah bagi dia naluri tu, lepas tu dia ikut je. Dia tak macam pokok, dia kena ikut je. Dia juga tak macam malaikat. Malaikat bila Allah suruh sujud, yang daripada mula dulu sujud sehingga sekarang masih sujud. Yang mana yang Allah kata kena pegang arash, kan ada 8 malaikat yang memegang arash Allah itu. Maka dia akan memegang arash daripada mula hinggalah seterusnya. Ya, sepanjang masa akan memegang. Dia tidak ada pilihan. Tetapi manusia diberikan satu keistimewaannya itu akal, akal fikiran. Maka kita diberikan akal dan kita diberi pilihan untuk memilih. Maknanya kita boleh pilih, ya, kita boleh pilih. Cumanya apa yang kita pilih itu sama ada baik atau buruk lah. Dia cuma ada dua je. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ni memang sentiasa kita berbolak-balik antara memilih dua perkara. Betul tak? Macam contoh tengah buat kerja, azan. Ya, dah masuk waktu azan. So kita, masa tu kita pilih nak berhenti untuk sambung, untuk menyahut panggilan azan tadi. Ataupun kita nak terus sambung, tak apalah, lagi habiskan satu muka surat ni je lah. Tak apalah, nak habis sikit. Akhirnya lama-lama 1 jam berlalu, 2 jam berlalu ya. Okay. Itu pilihan lah. Maknanya setiap pilihan kita ada konsekuensi dia lah. Ada natijah-natijahnya. Tapi kalau kita boleh buat macam contoh macam ni ya, semua perkara
telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita dengar kan dalam ayat Al-Quran, dalam hadis bahawa semua perkara telah tertulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Okay. Kalaulah boleh kita buat satu analogi lah, saya ingat kita boleh buat satu analogi perkara yang tertulis di Lauh Mahfuz ni, kalau kita analogikan sebagai satu server, na'udzubillah, tidaklah Maha suci Allah, Lauh Mahfuz itu sangat luas dan tidak terjangkau oleh kita, dan macam mana rupa dia, apa yang ada di situ semua tidak terjangkau oleh kita. Maha suci Allah, Maha agung dan Maha besar dia. Tetapi yang ni saya cuma nak buat analogi supaya kita nampak, supaya kita nampaklah sikit, iaitu bayangkan satu server yang dalamnya penuh dengan program, program. Okey. Katakanlah kalau kita main game, kita main game. Kita main game, kita hanya boleh buat apa-apa yang ada dalam game tu, iaitu pada apa yang telah diprogramkan, betul tak? Apa perkara yang dalam game tu, kalau tidak diprogramkan, kita tak boleh buat. Contohnya, dalam game tu katalah kita boleh tembak 10 nyawa. Kita boleh tembak 10 nyawa dengan satu, saya pun tak tahu sebab saya tak main game, saya tak tahu, ni saya buat contoh je lah. Okey, katalah kita boleh tembak 10 nyawa dengan masa 1 saat dengan senjata yang diberikan pada kita tu lah. Okey. Tetapi dalam program game itu, kita tak boleh tembak 100 nyawa. Dia cuma paling maksima dia 50 nyawa je dalam program tersebut. Maksimanya 50 nyawa je boleh tembak. So, kita nak tembak 100 nyawa boleh tak? Tak boleh sebab telah diprogramkan. Jadi, segala yang tertulis di Lauh Mahfuz tu maknanya segala apa yang boleh dilakukan di perkara-perkara yang berlaku di seluruh alam ini. Allah memprogramkan galaksi, Allah memprogramkan sistem suria, Allah memprogramkan manusia, Allah memprogramkan tumbuh-tumbuhan, Allah memprogramkan menulis di Lauh Mahfuz tentang sistem-sistem yang ada dalam kehidupan dan seluruh alam ini. Macam contoh, maksudnya dalam program itu adalah program mencuri ada. Kalau tak ada program mencuri, tak ada satu manusia pun boleh buat kerja mencuri. Okay. Dalam program tu ada program tertulis tentang rasuah. Kalau tidak tertulis rasuah itu, tak ada satu manusia pun yang pandai berrasuah. Maknanya Allah memang tulis segala takdir di Lauh Mahfuz, tetapi kemudian kitalah yang memilih. Okey, kita nak pilih ambil rasuah atau tidak ambil rasuah. Kita pilih untuk cepat solat atau kita pilih untuk lambat solat. Tetapi setiap apa yang kita pilih tu dia adalah kesimpulan. Kalau kau pilih A, natijah dia B, kemudian apa? Kemudian apa? Okey, kalau kau pilih B, natijah dia C, kemudian apa? Kemudian apa? Kemudian apa? Contoh. Contohnya, okey, tadi puan siapa nama MC kita tadi? Roshanani? Rosyatimah. Okey. Rosyatimah. Kalau kata Puan Rosyatimah kan, Rosyatimah ada pilihan sekarang ni untuk offkan saya supaya tak didengari ataupun nak dengar. Kan? You ada pilihan tu, you boleh buat, betul tak? Betul. Boleh kan? Tetapi Puan Rosyatimah memilih untuk terus berada untuk mendengar ceramah saya kan. Okey. Atau let's say di depan kita ada api lah. Di depan kita ada api. Api tu baru naik sikit je dekat dalam rumah ni. Dalam rumah kita. Tipe tak tahulah anak main lighter ke apa ke. Terbakar sedikit kain. Okey, kain. Dan ianya boleh dipadamkan sebab bau sikit je kebakaran tu. Kita bau-bau kan. Kita punya pilihan untuk segera memadamkan api tersebut. Jadi bila kita padamkan api tersebut, maka api tu padamlah. Natijah dia api tu padam. Tetapi kalau kita tak nak, kita pandang, aku tak nak padam api tu. Aku tak nak padam api tu. Apa jadi? Natijah dia api semakin merebak.
ya. Jadi memang ada program ataupun di Lauh Mahfuz tertulis, ya. Jadi perkara yang tidak tertulis kita takkan boleh buat. Tak ada akan satu manusia pun boleh buat perkara yang tidak tertulis. Jadi perkara yang telah tertulis tu Allah bagi kita jalan untuk kita pilih yang baik ataupun yang buruk. Okey. Dan Allah sebutkan beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Okey. Allah Maha Besar. Okey. Allah Maha Besar. Allah yang menjadikan kita. Okey. Kalau kata dalam dunia ni seluruh manusia tidak solat. Tak ada seorang manusia pun yang solat dekat dunia sekarang ni. Adakah dia efek kepada Allah, memberi sebarang kesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pastinya tidak, sebab Allah Maha Besar. Dia yang punya segala-galanya. Dia Maha Kaya, dia Maha Hebat, ya. Dan tidaklah bila semua orang solat, oh Allah pun rasa bangga, Allah pun jadi semakin bertambah kekuasaannya. Tetapi bila katalah tidak ada orang beriman satu pun di dunia ni, maka Allah pun akan jadi sedih. Tidak. Allah Maha Hebat dan dia tak perlu apa-apa pun daripada kita, ya. Dia tidak perlu apa-apa pun daripada kita. Dia yang memberi kita makan, dia yang memberi kita rezeki dan dia tidak meminta apa-apa. Jadi pada segala amal, amal soleh, amal kebajikan, amal perkara fardu, perkara wajib, perkara sunat yang kita lakukan, ya, amal-amal soleh yang baik yang kita lakukan ini, pada setiap apa yang kita lakukan tu, kesan dia ataupun kebaikan dia berbalik kepada siapa? Adakah kepada Allah atau kepada diri kita sendiri? Sudah pastilah kepada diri kita sendiri. Kalau kita solat, yang dapat pahala kita dan pahala tu kita simpan dekat bank akhirat kita. Okey. Kalau kita bersedekah, Allah tak dapat apa-apa. Allah dia Maha Hebat, dia tak perlukan sedekah kita tu. Tetapi sedekah itu untuk diri kita dan pahalanya kita simpan dia sebagai deposit, sebagai deposit untuk bank di akhirat. Kesannya pada diri kita sendiri, ya. Dan kita mendapat dosa dan dosa tu kita deposit, dia jadi defisit, kepada kita di akhirat nanti. Okey, jadi apa yang saya nak katakan kat sini ialah Maha suci Allah menciptakan kita manusia dan Allah beri kita pilihan. Tetapi Allah kata beruntunglah siapa yang mensucikan jiwa itu dan sungguh merugilah barang siapa yang mengotorinya. Jadi setiap masa kita akan dihadapkan dengan dua pilihan, yang baik ataupun yang buruk. Maka pilihlah, ya, carilah selalunya akal kita, ya. Akal kita akan cakap, akan bagi tahu. Pilihlah, akal kita akan bagi tahu. Contoh, ya. Nak saya masih lagi cerita tentang solat, ya. Tengah apa jawab WhatsApp lah kot, jawab WhatsApp, tengah jawab WhatsApp. Yalah, adalah hal-hal penting, mungkin ahli jawatan kuasa ke sebagainya, so kita jawab WhatsApp. Okey, kemudian azan ataupun kita dah tahu masuk waktu. Bila kita tahu masuk waktu, akal kita cakap, akal bagi tahu, akal kata pergilah solat, dah masuk waktu. Tetapi hati kita, ya, hati kita ni selalulah mendengar bisikan yuwaswisu sudurin nas, iaitu syaitan yang membisikkan, ya, membisik-bisikkan yang timbul tenggelam ke dalam sudur, di dalam dada kita, dalam dada manusia. Dia bisik, dia kata, sikit je, kau jawab sikit lagi. Lepas tu kan kita dah tak jawab dah. Kita dah tak, yang berkenaan yang penting tadi tu dah habis dah, dah jawab dah. Tapi tengok pula yang lain. Tengok pula yang lain. Lepas tu dah habis WhatsApp, tengok pula TikTok ke ataupun Reels ke atau Facebook ke. Dan akhirnya berlalulah 2 jam. Sedar-sedar 2 jam berlalu, sedar-sedar 3 jam telah berlalu, ya. Akal selalu mengatakan yang perkara yang baik, tetapi hati kita ni, jiwa kita ni ataupun nafsu kita ni selalu nak ikut benda-benda yang tak baik, ya. Selalu nak ikut benda-benda tak. Tapi ingatlah, ya, apa juga yang kita buat itu kalau ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia menjadi deposit, ya, kepada kita untuk bank akhirat kita. Tapi walau bagaimanapun kita masuk syurga itu
Masuk syurga bukan dengan amal kita. Ya. Masuk syurga ialah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tetapi nak dapat rahmat Allah, ya. Nak dapat rahmat Allah mestilah dengan memperbanyakkan amal. Yang wajib memang dah tentu kena buat. Yang wajib kalau tak buat berdosa. Tetapi yang sunat ramai orang kata yang wajib tak buat berdosa. Jadi kena buatlah. Yang sunat tak buat tak apa. Okey, sekarang kita tukar. Kita tukar corak pemikiran kita. Yang sunat tak buat rugi. Ya. Jadi, nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan dengan amal kita. Tetapi nak dapat rahmat Allah, kena banyakkan amal. Perbanyakkan amal. Sekurang-kurangnya tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, kenapa solat malam sampai bengkak-bengkak kaki sedangkan sedangkan baginda Nabi telah ditentukan syurga, ya. Maksum, tidak berdosa kan. Dan Nabi menjawab, tidakkah patut aku menjadi abdan syakura, ya, hamba Allah yang bersyukur. Jadi salah satu lagi tanda syukur kepada kita ialah dengan memperbanyakkan amal. Buat yang wajib, jangan tinggalkan dan tambah lagi dengan amal-amal soleh yang lain, ya. InsyaAllah. Tapi tak habis lagi kat situ. Ada syarat pula, ya. Tadi nak masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Tetapi nak dapat rahmat Allah, kena perbanyakkan amal kebajikan. Kena banyak lakukan amal-amal soleh. Tetapi nak jadikan dia amal soleh di sisi Allah. Nak jadikan, nak supaya, ya, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada dua syarat. Ya. Pertama syaratnya mesti ikhlas. Ya. Kita lakukan amal soleh itu, apa juga amal yang kita lakukan, mesti ikhlas. Bukan kerana orang paksa, bukan kerana orang berkata, bukan kerana hendakkan puji-pujian, bukan kerana hendakkan banyak follower, ya, bukan kerana nak orang tengok, tetapi mestilah ikhlas, seikhlas-ikhlasnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian syarat yang kedua, ya, ada syarat supaya amal kita diterima sebagai amal soleh di sisi Allah, iaitu syarat yang kedua ialah mestilah ittiba', iaitu mestilah mengikut syariat, yang telah ditetapkan oleh agama kita, mengikut syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh, ya, ada orang dia ikhlas sangat nak solatnya, dia ikhlas sangat nak melakukan amal, okey. Maka dia contoh kalau yang tak betul, saya buat contoh ni contoh mudah lah, contoh mudah. Contohnya dia memang ikhlas nak solat, tapi dia solat maghrib 4 rakaat, kata contoh kan, dia solat maghrib 4 rakaat. Jadi dia ikhlas nak buat sembahyang tu, nak solat tu, tetapi dia tak ikut syariat. Maghrib 4 rakaat, 3 rakaat, bukan 4 rakaat. Tu contoh. Dan satu lagi, ada orang memang buat betul, ya. Dia buat betul amal tu, nampak betul, ya. Mengikut syariat, syaratnya, fardunya, sah dan batalnya semua diikut, tetapi hati tidak ikhlas, ya. Hati tidak ikhlas. Itu pun pangkah, ya. Dia kalau ada bunyi, kalau kita tekan buzzer tu, ya. Okey. Ikhlas. Okey, right. Tapi tak ikut syariat. Okey, gitu. Buzzer dia bunyi bukan. Dia macam dia keluar pangkah tu. Ataupun satu lagi, dia ikut syariat. Dia ikut syariat betul. Okey, right. Tetapi dia tak ikhlas. Maka kita pangkah. Jadi, itu. Nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah, kena banyak buat amal soleh. Dan nakkan amal soleh kita supaya diterima, amal kita menjadi amal soleh di sisi Allah dengan dua syarat, ikhlas dan juga ittiba', iaitu mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Okey. Jadi bagaimana nak menyucikan jiwa? Bagaimana nak menyucikan jiwa? Ya. Tolong tulis dekat ruangan chat tu, bagaimana nak menyucikan jiwa. Nanti saya akan tengoklah jawapan-jawapan anda. Okey.
Ataupun MC boleh bacakan apa yang telah ditulis nanti. Okey? Sebab saya tak nak saya je bercakap ni. Dia nak ada kerja-kerja sikit. Dan merugilah orang yang mengotorinya. Sebab kalau dia mengotori jiwa itu, maka yang rugi je dia. Ya, Allah tak ada rugi apa-apa pun. Satu sen, satu zarah pun Allah tidak rugi apa-apa pun. Maka kitalah yang rugi. Ya. Kitalah yang rugi. Okey. Kemudian ini adalah doa Rasulullah. Doa ini ada disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang bab surah Asy-Syams ni lah. Dalam surah Asy-Syams ni. Okey, dalam tafsir tu disebutkan ada 3 doa sebenarnya, tapi saya letak 2 je sebab satu doa lagi tu dah ada dalam Al-Ma'thurat, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Okey, hadis ini dia berkata, okey. Al-Aufi dan Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal harami wal jubni wal bukhli wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa ilmin la yanfa'u wa da'watin la yustajabu laha. Yang maksudnya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, juga ketuaan, pengecut, kikir dan azab kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah ia. Sesungguhnya engkau sebaik-baik Rab yang menyucikannya. Engkau pelindung sekaligus penguasanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dan juga ilmu yang tidak bermanfaat serta doa yang tidak dikabulkan. Zaid berkata, Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa itu kepada kami dan kami pun mengajarkannya kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. So ada 3 doa dalam tu. Tapi saya letak 2 je doa ni, boleh snap lah ambil gambar ni. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Maksudnya, ya Allah, ati tu kurniakanlah atau berilah, ya, nafsi jiwa, ya. Senangnya boleh hafal kan sebab kita dah faham lah juga bahasa Arab ni sikit-sikit kan terjemahan dia. Allahumma tu ya Allah, ati berikan, ya, berikan atau kurniakan, nafsi jiwaku, ya, si sebab dia ya kat sini, jiwaku, takwa, ya, sifat takwa, wa zakkaha dan sucikanlah ia. Ha kat sini ialah sifat takwa tu lah, nafsu tu lah, jiwa kita tu, ya. Anta khairu man zakkaha, ya. Engkaulah yang sebaik-baik mensucikannya, ya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah penjaga dan pelindungnya. Okey, ini antara doa yang bolehlah untuk kita mensucikan jiwa kita, ya, diri kita. Okey, minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, ya. Wa ilmin la yanfa, ya, dan juga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa da'watin wala yustajabu laha, dan serta dari doa yang tidak dikabulkan, ya, insya-Allah. So ini antara doa yang boleh kita sebenarnya ni dengarkan ni saya nak bagi nasyid demi matahari tu. Kalau boleh ke siapa-siapa tolong sharekan nasyid demi matahari. Cari dulu. Saya stop sharing. Okey sekejap ya. Biar
siapa ada dalam ni? Saya tak tengok ni, ramainya ada dalam ni, malunya saya. Mesti ada ramai ustaz-ustaz, asatizah atau asatizah dalam ni. Profesor. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Subhanallah. Okey, saya present balik. Terima kasih KD. Entire screen. Mana ya? Pasal. Okey, kita sambung balik. Masih ada banyak masa lagi ke saya ni? Setengah jam lagi ya? Okey, sekarang kita pergi kepada segmen ketiga, kedurhakaan. Last kali kan kita tengok apa kaitan dia 3 segmen ya. Satu tentang sumpah Allah, tentang kejadian alam. Kedua tentang 2 jalan. Dan ketiga tentang balasan kepada kaum Samud. Kalau kita tengok ayat dia, ayat ke-11, kazzabat Samudu bitagwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya kerana mereka melampaui batas. Idzim ba'atha, ni tafsir ni saya ambil dia punya terjemahan ni saya ambil daripada Ibnu Katsir ya. Idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, lalu
minta maaf ada salah ejaan tu, Rasul Allah, yakni Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkan unta betina dan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, ya. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Okey, ini tentang tiba-tiba segmen ketiga Allah ceritakan tentang azab yang diberikan kepada kaum Samud. So, kalau kita baca, saya baca tafsir Ibn Katsir yang tentang ayat daripada surah Al-A'raf ayat 73, ada panjang tafsir dia, kisah tentang kaum Samud dan Nabi Saleh ni. Okey, jadi ceritanya mereka minta Nabi Saleh tunjukkan bukti kenabian dan kekuasaan Allah supaya dia orang kata keluarkan, dia orang minta keluarkan lembu daripada batu ni. Dia orang ni kan orang yang apa ni, mereka ni arkitek tau. Dia orang buat apa rumah-rumah daripada batu dan sebagainya, cantik dia orang punya bangunan rumah-rumah semua tu. Lepas tu dia minta keluarkan lembu daripada batu tersebut dan diceritakan bahawa Nabi Saleh buat solat hajat dan berdoa dan akhirnya berbunyi batu tu retak keluar lembu tu lembu pula unta, keluar unta. Nah, saya ni pun pening juga. Okey, sorry. Keluar unta unta bunting ya. Keluar unta bunting. Dia tadi apa mix up dengan kisah lembu Samiri. Samiri tu lembu. Okey, kisah Nabi Saleh ni ialah unta dan anaknya, unta yang sedang mengandung ya, yang sedang mengandung keluar daripada, dan unta tu sangat besar ya. Kalau ikut dalam tafsir ni menceritakan unta tu sangat besar dan kalau dia lalu dekat padang tu binatang-binatang semut lain semua macam takut, dia menjauhkan diri daripada unta tersebut. So unta ni Nabi Saleh kata unta ni dia bagi kita bagi dia minum satu hari, unta ni minum sebab unta ni besar, dia yang minum, dan satu hari lagi kaum Nabi Saleh ni lah, kaum Samud ni dapat minum air di sungai itulah. Tapi masa unta tu minum air sungai tu, air dia kena selang-selang hari. Hari ni unta minum, hari besok kaum Samud minum. Hari ni unta minum, hari besok. Jadi hari yang kaum Samud tak boleh minum air tu, masih diberikan boleh minum susu daripada unta tu. Maknanya tiap-tiap hari mereka tetap minum ya. Mereka tetap minum, iaitu minum hari yang tak minum air di sungai tu, minum air susu unta. Okey. Dan perkara ni berlaku beberapa lama sehingga akhirnya sebenarnya masa berlaku tu ada ramai jugalah yang masuk Islam, yang menyembah Allah, yang mengikut ajaran Nabi Saleh, tetapi ramai yang di kalangan orang-orang besar ni dia nak masuk juga tetapi telah dihalang oleh seorang penjaga berhala. Sebab apa dia halang? Sebab nanti orang tak sembah berhala. Okey, kita nampak orang yang tidak mahu kepada kebenaran ini ialah orang yang ada kepentingan. Ya, bila dia ada kepentingan maka dia menolak kebenaran. Okey, jadi sebab dia ada kepentingan dia menjual berhala. Jadi kalau orang tak beli berhala dia akan miskin lah. Dia maknanya hilanglah punca pendapatan dia. Jadi dia menghalang orang-orang besar ni daripada masuk Islam. Okay. So akhirnya mereka ni dia orang ni bersekongkol, termasuklah yang perempuan-perempuan bersama, anak-anak bersama, mereka sembelih unta tu. Unta tu dah bersalin, dah ada anak untanya, lepas tu mereka sembelih, dan bila mereka sembelih disebabkan dosa itu mereka menerima 3 jenis azab ya, 3 jenis azab. Kaum Samud dimusnahkan dengan 3 jenis. Okey, azab-azab ni kita diceritakan ini daripada tafsir-tafsir, daripada kitab, daripada ayat Allah dan juga daripada hadis-hadis, maka dibahagikan kepada 3. Pertama, As-Sayhah ya. As-Sayhah. Dia alif lam tu jadi ejaan dia an lah, tapi sebut dia ialah As-Sayhah ya, As-Sayhah. Okey, As-Sayhah itu ialah
panahan kilat dan petir serta guruh sabung menyambut mereka. Ya, ini adalah peringkat pertama kemusnahan as-saibah, iaitu panahan kilat dan petir serta guruh sabung menyambar mereka. Okey. Cerita ni telah diringkaskan oleh kisah ini telah diringkaskan oleh Syahari Abdul Rahman. Nampak buku ni? Syahari Abdul Rahman, Ustaz Syahari Abdul Rahman, di dalam bukunya Kompas 114. Ni kalau boleh beli juga buku ni. Kompas 114 ni. Hari ni saya jual buku. Tadi saya jual kitab Zindani. Okey. Ar-Raifah. Okey, yang kedua, Ar-Raifah iaitu gempa bumi tanpa henti sehingga kaki mereka tidak dapat berdiri. Semuanya berlutut. Kesemuanya berlutut dan dikunci bumi sehingga tidak dapat melarikan diri. Bumi tu dah bergoncang-bergoncang, dia orang dah tak boleh berdiri dah, bayangkan, tadi mula petir sambar menyambar, lepas tu dah gempa bumi tanpa henti, bayangkan kita sikit masa tsunami itu, ada tak yang rasa? Saya masa tsunami itu saya di Perak, memang saya rasa walaupun tidaklah ni, tapi kita rasa goncangan, nampak tiang elektrik semua, rumah-rumah bergerak tu kan, sangatlah masa itu sangat menakutkan. Ini kan pula gempa bumi yang mereka rasai tidak berhenti sampai tak boleh berdiri, kesemuanya berlutut dan dikunci bumi sehingga tidak dapat melarikan diri. Dan yang ketiga adalah as-saiqah, as-saiqah iaitu suara ledakan keras seperti gunung berapi atau sumber lain dari udara, dia bunyi kuat, bunyi kuat. Gitu orang Ipoh kena, orang Ipoh ada satu bunyi okey, tapi sampai sekarang tak tahu bunyi apa Ipoh tu. Okey, atau sumber lain dari udara untuk melenyapkan terus kaum ini dari atas muka bumi tanpa meninggalkan kesan sedikit pun daripada mayat-mayat mereka, dan kemudian mereka disamaratakan mengikut ayat tadi pergi balik yang tadi, lalu menyamaratakan mereka dengan tanah habis dia tenggelamlah, dia punya sama rata semua, bangunan-bangunan mereka sama rata. Okey. Jadi kaum Samud ni dia dekat mana? Kaum Samud ni dia dekat mana? Sekejap. Dia dekat Hijir, Hijir. Tempat tinggal mereka sudah sangat terkenal, iaitu terletak antara Hijaz dan Syam sampai ke lembah Qura dan sekitarnya. Rasulullah pernah melewati perkampungan dan tempat tinggal mereka ketika hendak berangkat ke Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berada di Hijir, iaitu daerah kaum Samud, beliau bersabda, janganlah kalian masuk ke tempat orang-orang yang diseksa itu kecuali kalian dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak dapat menangis, maka janganlah kalian memasukinya, dikhawatirkan kalian tertimpa seperti apa yang telah menimpa mereka. Wallahu a'lam, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang bila lalu kat tempat kaum Samud ni. Okey. Okey, sebelum kita pergi sini, sebelum kita pergi situ, saya kata tadi kan kita nak cakap tentang, kita pergi balik dekat kita pergi balik dekat okey sini. Pembahagian ayat 3 segmen. Satu, ayat Allah bersumpah. Kedua, tentang kita manusia diberi pilihan. Dan ketiga, Allah ceritakan tentang azab yang menimpa kaum Samud. Okey. Jadi apa dia punya kaitan ni? Okey. Apa kaitan ini? Pertamanya, yang ayat 1 hingga 7 tu, Allah bersumpah tu dengan segala kejadian siang dan malam, dengan kejadian langit dan bumi, kan? Allah bersumpah tu maknanya itu adalah sesuatu yang bila kita baca tu, ataupun bila masa itu kaum Quraisy ataupun ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat tersebut, itu adalah perkara-perkara yang memang kita rasai. Betul tak? Kita feel benda tu. Do you feel benda tu? Demi matahari, demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Kita nampak matahari kan?
Dan kita nampak sinar dia di pagi hari, waktu duha yang cantik, betul? Lepas tu, demi bulan apa yang bila mengiringi, kita nampak benda tu. Maknanya benda tu kita experience. Ya, kita experience bumi, kita experience bulan, kita experience siang dan kita experience malam. Okey. Kemudian kita melihat langit yang tidak ada apa? Tiang. Ya. Dan kita melihat bumi yang dihamparkan penuh dengan rezeki-rezeki untuk manusia. Do we feel that? Kita rasa tak? Kita experience tak benda tu? Kita nampak kan, dan benda tu, kata-kata Allah itu, firman Allah tersebut, apa yang Nabi sampaikan tu adalah benar. Perkara yang memang kita nampak, yang kita benar. Berarti apa perkara selepas itu yang Allah nak sampaikan juga adalah benar. Ya, kata-kata Allah itu adalah benar. Ya, daripada ayat 1 hingga ayat 7 tu kita experience benda tu, dan semua itu adalah benar. Semua tu kita nampak, dan kemudian Allah terus bawa kepada ayat 8 hingga 10 tentang Allah kata, aku beri korang dua jalan. Ya. Segala telah tertulis di Lauh Mahfuz, tapi yet you still have masih boleh buat pilihan. Dan pilihan itu bergantung kepada kita. Dia apa yang dah tertulis di Lauh Mahfuz tu ialah kalau kau pilih ni natijah dia. Kalau kau pilih ni natijah dia. Dan pada masa yang sama Allah berkuasa juga. Ya. Allah berkuasa untuk menentukan natijah tersebut. Jadi memang segalanya telah tertulis. Sebab tu kita panggil, ada tak perkataan Rabb dalam ayat ini? Rabb itu ialah Allah yang Maha Pencipta, yang memiliki kita, yang mengaturkan segala urusan kita dan yang berkuasa ke atas kita. Okey, kemudian tentang kaum Samud, dan Allah jelaskan ini ialah tentang kaum Samud yang tadi telah memilih untuk mengotori jiwa, ya. Dah diberikan mukjizat dan sebagainya, tapi mereka mengotori jiwa mereka, dan akhirnya itulah Allah tunjukkan kepada kita, Allah beritahu kepada kita tentang kesudahan kaum Samud tadi, iaitu setelah mereka memilih untuk mengotorkan jiwa mereka, itulah akan kesudahan yang jadi kepada mereka. Jadi kenapa Allah kaitkan tu? Ya? Sebab kan ramai orang yang ada rububiyah tu, maksudnya dia nampak. Dia nampak bila tanya kan, kau Islam? Ya, aku Islam. Siapa jadikan kau? Allah yang jadikan aku. Siapa yang jadikan kau? Allah. Okey. Siapa jadikan alam ini? Seluruh alam ni Allah yang jadikan. Dia percaya tu. Ya, dia percaya dia ada naluri bertuhan, ya, dia ada naluri bertuhan, dia percaya pada kekuasaan Allah, dia percaya kepada Allah yang menciptakan alam ini, tetapi dia tidak ada uluhiyah, ya, tidak ada uluhiyah, di mana kalau kita tengok, katakanlah okey, engkau Islam? Ya, Islam. Siapa ciptakan kan? Allah. Tapi kenapa tak semayang? Kenapa tak solat? Nantilah dulu. Nanti dah tua sikit lah baru aku solat. Ataupun, kau Islam ke? Islam. Okey. Saya beragama Islam. Tapi kenapa menipu? Okey. Dan ada juga orang yang solat, tetapi buat fitnah. Okey. Maksud dia, sebab tu Allah kaitkan ni, sebabnya ramai orang, dan ada juga orang, macam contohnya, masa saya belajar dekat, dulu saya ambil, masa tu saya ambil kelas astronomi kan. Profesor tu dia cakap semakin banyak dia belajar tentang kejadian alam ni, angkasa lepas apa semua ni, semakin dia yakin Tuhan itu tidak ada. Maksudnya dia belajar, dia nampak kekuasaan Allah tu, dia belajar tentang sistem suria, dia belajar tentang matahari, dia belajar semua, tetapi yang itu tak percaya Tuhan. Okey. Dan tetapi ada manusia yang dia percaya Tuhan, tetapi dia tidak mengikut syariat yang Allah berikan kepada dia. Ya, syariat yang ditetapkan oleh agama Islam dia tak ikut. Macam contohnya, dan ada juga orang yang solat, puasa, sedekah, ya, solat, puasa, sedekah. Tetapi pada masa yang sama, solat dia, puasa dia, sedekah dia tidak dapat menghalang dia daripada rasuah. Ya, daripada menipu, daripada buat fitnah, daripada mengumpat,
daripada mengada-ngadakan cerita yang tak ada. Okey. Jadi sebab itu Allah kaitkan ni 3 ni ya. Iaitu akhirnya kesudahannya supaya kita nampak. Okay, benda ni memang aku feel. Memang aku nampak langit bumi ni semua nampak. Dan kalau kita belajar lagi kan tentang segala apa yang Allah ciptakan pada kita ni, tentang sistem-sistem kehidupan ni, memang kita akan rasa Masya Allah takjubnya. Okay. Tapi adakah Masya Allah takjubnya setakat itu je? Apakah setakat kita melihat langit, oh subhanallah, tinggi je langit, subhanallah, tak ada berbumbung, tak ada bertiang, cantiknya bunga, takat itu saja. Masya Allah cantiknya bunga ini. Masya Allah cantiknya bunga ini Allah ciptakan. Tapi apakah setakat itu saja? Natijah dia mestilah kita mensyukuri nikmat Allah itu dan kemudian kita hendaklah sujud, tunduk, patuh kepada syariat yang Allah dah tetapkan kepada kita. Bila kita tengok macam mana matahari, sistem solar tadi, sistem matahari tadi begitu jitu tepat pusingan dia mengikut orbit. Dan kalau saintis kata walaupun kalau dia orang ikut orbit tu kan, kalaulah 0.00000001 mereka sedikit berubah, sudut orbit mereka tu lenyap, ya, akan berlakulah kiamat, ya, akan habislah, hancur alam semestanya. Maksudnya begitu Allah menciptakan kejadian alam semesta ni dengan begitu jitu, begitu tepat, sampaikan 0.0000 berapa pun tak ada langsung sedikit kesilapan, ya. Allah jadikan itu. Semua mengikut, semua tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang tidak tunduk, yang tidak patuh pada perintah Allah, walaupun dia salat, walaupun dia sujud, walaupun ramai yang tahajud, tetapi tahajud dia tidak menghalang dia dari mengumpat. Tahajud dia tidak menghalang dia daripada membuka aib orang, ya, sebab dia nampak kebajikan itu hanya pada solat, pada puasa, ya, tetapi dia tidak nampak, ya, kebajikan itu pada hal-hal yang lain, ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat berapa ya, 177, ya. Kebajikan itu bukanlah kamu menghadapkan muka kamu ke timur atau ke barat, tapi kebajikan itu ialah kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi kamu menginfakkan harta yang kamu cintai kepada siapa, dan adalah digariskan kepada kaum kerabat, ya. Ayat 177 ke ayat 77? Laisa bir, ya. 177. 177 kan? Bukanlah perkara kebajikan tu hanya kamu menghadapkan muka ke timur dan barat, tapi kebajikan itu berimannya seseorang kepada Allah. Tu foundation dia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabinya. Dan kemudian dia mendermakan seseorang akan hartanya yang ia sayang. Kepada siapa? Pertama kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang yang meminta. Kadang-kadang orang yang minta dia terdesak kan, dia minta kita bantu. Dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, iaitu orang-orang, ataupun memerdekakan sesiapa yang terbelenggu oleh sesuatu keadaan. Okey? Dan mengerjakan seseorang akan solat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya, ya, menyempurnakan janji. Berapa ramai kalangan kita yang selalu memperkotak-katikkan janji, ya. Dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Ini sabar dalam kesempitan. Itu juga satu kebajikan, ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, iaitu orang yang sabar itu, pahala orang sabar tu tak putus-putus, ya. Tak putus-putus. Bayangkan berapa banyak pahala dia dapat sekiranya dia bersabar, ya. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil seperti orang di Palestin sekarang. Dan orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Okey, jadi tu maksudnya kita ambil ayat ni, ya, kita reflektkan pada diri kita, sudah benar-benarkah aku beriman,
sudah benar-benarkah aku termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Saya yang paling saya risaukan ialah termasuk diri saya sendirilah, iaitu mulut lah. Ya. Sebab saya rasa insya-Allah dari kalangan kita ni tak adalah yang buat dosa-dosa besar. Mudah-mudahan dari kalangan kita tak ada yang berzina. Mudah-mudahan dari kalangan kita tidak ada yang mencuri. Tidak ada yang membunuh orang. Ya. Tetapi mulut, mulut, mulut. Mulut jaga. Ya. Kita selalu tak jaga mulut kita. Ya. Ambillah sekecil pengajaran yang dapat pada hari ini. Kalau kita beriman, kita jaga mulut kita. Ya. Jaga mulut, jangan buka aib orang. Jaga mulut, jangan mengata orang. Jaga mulut, jangan buat fitnah. Jaga mulut, jangan sebarkan sesuatu yang tidak pasti, termasuklah mulut dan tangan-tangan kita. Okay, insya-Allah. Jadi tafakur dan refleksinya, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf, minta ampun daripada Allah dan maaf pada semua sekiranya apa yang saya sampaikan hari ini tidak mencapai apa yang diinginkan oleh pihak tarbiyah. Dan saya juga tidak buat tafsir, tapi kita ambil dia sebagai tadabbur untuk kita dapat pengajaran daripadanya. Dan kalau tak banyak pun saya harap dapatlah sikit pun jadilah untuk kita bawa balik, untuk kita jadikan pedoman untuk kehidupan kita. So apakah pengajaran yang anda dapat hari ini dan apakah azam anda? Kalau boleh ditulis di ruangan chat, nanti kita akan salin semua yang dekat ruangan chat tu. Boleh copy semua kan? Copy semua dan kita simpan di ruangan chat. Okay, boleh juga kot saya offkan ni, kita boleh tengok dekat chat. Sekejap. Stop sharing Stop sharing. Mana dia tadi? Okay, dah stop sharing ya. Okay, dekat chat, mana chat? Ramai tak yang bagi jawapan? Okey, Ashabul ni yang pertama bagi ni, Ruzana Rahman. Ashabul Maimanah, golongan kanan, orang yang beriman dan saling berpesan. Lepas tu Ashabul Masy'amah, golongan kiri. Okey. So Ruzana the first yang jawab, dia dapat RM5 insya-Allah. Kemudian apa yang Al-Balaq ayat 7? Okey. Asma Kasim dimulakan dengan perkataan demi. Itu kalau dalam bahasa Melayu dia lah. Okey. Okey. Video tak dengar suara, mensucikan jiwa, kena redha dan mentauhidkan Allah. Banyak tak apa. Ni yang saya kata macam mana nak tu ya. Okey, Ruhana jawab dulu. Okey. Okeylah. And then mensucikan jiwa dengan melakukan amal ibadah. Ni ada banyak jawapan lah untuk bagaimana kita nak mensucikan jiwa. Okey, betul, bagus. Nanti saya kira lah. Okey, saya nak apa? Sikit je, tak banyak yang jawab Lepas tu istighfar, teringat masa kupasan surah nombor 8 misalkan samalah dengan surah nombor 9. Okey, okey dah, soal jawab dah mana-mana. Okey dah, saya copy je ni insya-Allah. Okey, saya serahkan kepada MC Rusyatimah, Puan Rusyatimah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah ya kita punya tadabbur untuk surah As-Samad pada malam ini. Syukran dikatakanlah pada Ustazah Nafizah yang telah membantu kita berkongsi ilmu malam ini. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat daripada perkongsian tadi dan mudah-mudahan juga kita sama-sama akan menjadi hamba Allah yang lebih baiklah selepas ini untuk memperbaiki diri kita masing-masing Jadi sekiranya jika tidak ada apa-apa maka kita akhirilah majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Dah habis ya? Dah pukul 11. Okey. Okey, tak ada soal jawab
Masih lagi boleh jawab-jawab tu. Untuk di ruangan chat Hmm. Ya, di ruangan cik. Saya salin ni. Saya salin, saya copy semua yang jawab. Ya. Alright. Dah, tak ada dah jawapan dah. Habis dah ya? Tak ada lagi.